Assalamualaikum para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masih lagi menyambung tajuk hadis sumber hukum. Muka surat 50 dah belajar, 51 dah belajar. Hari ini kita sambung sikit je lagi, dua muka surat saja, 52 dan 53. Jadi peranan hadis sebagai sumber hukum. Peranan. Hari ini kita nak tengok ya para pelajar, peranan hadis. Apa peranan dia? Dia ada 3 peranan dia. 1, 2, 3. Banyak lagi peranan, tapi ni yang penting. Peranan yang pertama iaitu menguatkan. Peranan yang kedua iaitu memperincikan. Peranan yang ketiga menjelaskan. Okey, mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, menguatkan. Macam mana menguatkan ni? Menguatkan ni para pelajar, hadis itu menguatkan Al-Quran. Contohnya tajuk kewajipan berpuasa. Dalam Quran dah bagi tahu dah, setiap antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Menguatkan lagi, hadis datang untuk menguatkan. Sumu li ra'yatihi wa aftilu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan, dan berbukalah, yakni berhari raya lah, kamu kerana melihat anak bulan. Jadi cerita bab melihat anak bulan ni dalam Quran dah bagi tahu, hadis datang untuk menguatkan. Yang kedua, memperincikan. Memperincikan ni memperincikan benda yang tak perinci lah. Allah kata dalam Al-Quran, wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu akan solat. Solat macam mana? Hadis datang bagi tahu solat macam mana. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam mana? Nabi kata, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ini kamu melihat aku solat. Jadi macam mana kita nak lihat Rasulullah solat? Kita kan, Rasulullah kan dah tak ada. Jadi kita tengoklah melalui hadis-hadis macam mana sahabat, ulama-ulama bagi tahu macam mana. Yang ketiga, menjelaskan. Menjelaskan. Dalam Al-Quran ni, awak tahu tak, dia tak sebut pengharaman emas dan sutera untuk lelaki. Laki-laki jangan nak mandai-mandai pakai emas, cincin ke dengan sutera, haram. Dalam Quran tak sebut apinya. Cuma dalam hadis ada sebut. Hadis ada jelaskan. Dalam hadis ada jelaskan khatimaz zahabi wa lubsil hariri. Daripada Barra' bin Azib berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas. Cincin emas dan sutra. Kita tengok ada orang yang pakai cincin emas, pakai sutra, tak boleh. Okey, yang kedua dan yang terakhirlah pengelasan. Dia ada kelas-kelas dia hadis. Dia ada 4 pengelasan. Yang pertama, percakapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, pengakuan. Yang keempat, sifat. Okey, pengelasan hadis ni ada 4 ya. Percakapan macam mana ya anak-anak? Percakapan ni apa yang Nabi ucap lah. Apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi cakap. Contohnya, wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi kata, daripada Abu Hurairah ni, Abi Hurairah ni dia kata,
Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Rasulullah cakap. Itu maknanya yang diucapkan. Hadis percakapan. Yang kedua perbuatan. Perbuatan macam mana ya? Perbuatan ni yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya Sayyidina Anas yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma. Mana Rasulullah tak cakap pun, tapi orang yang tengok Rasulullah buat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Maknanya orang tengok Rasulullah istinja, bersuci. Beristinja di mana ikutlah, bersuci sama ada hadas besar ke hadas kecil. Yang ketiga pengakuan. Makna Rasulullah tak cakap, Rasulullah tak buat, tapi Rasulullah mengaku. Diam, maknanya Rasulullah diam, tanda setuju terhadap suatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarang. Rasulullah tak larang. Contohnya paling senang sekalinya, sahabat tu dia makan biawak pasir kan, biawak tanah di padang pasir. Rasulullah tak makan, Rasulullah diam je lah. Mana benda tu tak haram, tapi Rasulullah tak makan. Satu lagi contohnya, ini hadis an Aisyah radhiyallahu anhu qala kuntu al'abul bil banat indin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Aisyah berkata, aku bermain anak patung. Aisyah kecil kan, kahwin dengan Rasulullah, mana dia main anak patung lagi bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi, malu dengan Rasulullah, segan rakan-rakan dia walaupun kecil-kecil lagi malu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Maknanya main anak patung ni tak haram lah. Rasulullah kata keluarlah main dengan Aisyah, tak apa. Okey. Yang terakhir, Rasulullah tak ada kata apa. Maksudnya Rasulullah suruh keluar gitu je lah. Makna benda tu tak melarang lah. Yang terakhir sifat Rasulullah, ashadda haya'in min adra'i fi khidriha. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan perawi lah ni, dia tulis ni. Al-Bukhari ni perawi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Ini maknanya sifat Rasulullah lah. Sifat Rasulullah ni sangat pemalu. Sangat pemalu. Jadi kita kena contohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.